Hai, Assalamualaikum semua pelajar. Kembali kita dalam kelas Reka Bentuk dan Teknologi. Okey, pada minggu ini kita masih menyambung pembelajaran kita iaitu 2.5 Reka Bentuk Aquaponik. Para pelajar masih ingat, pada minggu lepas kita telah masuk kepada subtopik yang mana? Pada minggu lepas kita telah masuk kepada 2.5.1 iaitu maksud aquaponik dan menerangkan reka bentuk aquaponik. Jadi, pada minggu ini kita akan teruskan pembelajaran kita. Pada minggu ini kita akan masuk kepada dua subtopik iaitu standard pembelajaran. Yang pertama adalah 2.5.2 kelebihan reka bentuk sistem aquaponik. Dan yang kedua adalah 2.5.3 mengenal pasti komponen aquaponik. Okey, para pelajar dah bersedia untuk meneruskan kelas? Jom kita belajar. Okey, para pelajar dah bersedia untuk meneruskan kelas? Okey, jom kita belajar. Okey, baiklah kita masuk terlebih dahulu kepada kelebihan reka bentuk aquaponik. Kita masuk kepada reka bentuk sistem aquaponik yang pertama iaitu sistem raft. Okey. Kelebihan yang pertama adalah akar tanaman serap nutrien secara terus daripada air. Kenapa akar tanaman menyerap nutrien secara terus daripada air? Kerana seperti yang kamu dapat lihat di sini, akar tanaman berada secara direct atau terus di dalam kolam ikan. Maka nutrien daripada kolam ikan akan dapat disalurkan secara terus ke medium tanaman. Okey, yang kedua adalah tanaman cepat tumbuh. Kenapa tanaman cepat tumbuh? Kerana dia dapat menyerap nutrien secara terus. Jadi, apabila sesuatu tanaman dapat menyerap nutrien secara lengkap, maka tanaman itu akan cepat membesar. Okey, yang ketiga adalah produktiviti sistem lebih tinggi dan digunakan secara meluas dalam projek aquaponik komersial. Kenapa pengusaha di luar sana lebih memilih sistem raft ini? Kerana tanaman cepat tumbuh. Kalau tanaman cepat tumbuh, maka hasil dapat dikutip dengan lebih cepat. Maka dapat dijual secara meluas. Okey, dalam kelebihan pasti ada kelemahan. Okey, kelemahan sistem raft ini adalah terdedah kepada serangan bakteria pada akar tanaman iaitu akar mudah repuk. Disebabkan akar tanaman berada secara terus di dalam kolam ikan, maka tanaman akan lebih terdedah untuk terkena bakteria. Okey, kita masuk kepada sistem aquaponik yang kedua iaitu sistem EBB dan floor. Okey, kelebihan yang pertama adalah biofilter iaitu biopenapis berlaku dalam media penanaman. Okey, seperti yang kita dapat lihat ini merupakan media tanaman, maka biopenapis akan berlaku di dalam ini. Okey, kelebihan yang kedua, biji benih ditanam terus pada media penanaman. Okey, seperti yang kamu dapat lihat di sini media tanaman, maka biji benih dapat diletakkan secara terus. Di sini bermaksud kita tidak perlu menyemai terlebih dahulu sesuatu tanaman. Boleh ditanam secara direct di dalam media tanaman. Okey, yang ketiga adalah menggunakan media penanaman seperti batu kerikil, hidroton atau media penanaman yang sesuai. Okey, di sini bermaksud sistem EBB dan floor lebih banyak media tanaman yang boleh digunakan berbanding sistem lain. Okey, kita masuk kepada kelemahan iaitu kelemahan yang pertama menggunakan elektrik secara 24 jam. Hal ini kerana untuk menghidupkan pam air dan menghidupkan penapis. Okey, di sini sebagai contohnya jika kita menghentikan pam air, maka media tanaman akan terjejas kerana air tidak dapat disalurkan. Okey, manakala jika kita menghentikan biofilter ini, maka ikan akan terjejas kerana air tidak dapat diturunkan.
Okey, kelemahan yang kedua adalah perlu tekankan dalam penyelenggaraan loceng sifon, iaitu air akan melimpah, air dalam kolam berkurang, maka ikan akan mati. Okey, di sini jika loceng sifon rosak, pam air akan terus menyalurkan air daripada kolam ikan kepada media tanaman. Namun jika loceng sifon rosak, air tidak dapat diturunkan, maka air akan melimpah kerana sudah penuh. Jadi air akan melimpah, tetapi air di dalam kolam ikan akan berkurang kerana pam akan terus menyalurkan air daripada kolam ikan kepada media tanaman, dan maka bila air berkurang, ikan akan mati. Okey, kita masuk kepada sistem reka bentuk aquaponik yang ketiga, iaitu sistem NFT, Near Field Technique. Okey. Kelebihan sistem ini, yang pertama, guna kuantiti air yang sedikit. Kenapa guna kuantiti air yang sedikit? Kerana kita hanya memerlukan air untuk menyentuh akar tanaman, tidak menyentuh media tanaman. Okey. Pam yang digunakan kecil. Kenapa pam yang digunakan kecil? Kerana sistem ini memerlukan kuantiti air yang sedikit. Jika kuantiti air yang sedikit, maka pan air yang kecil sudah memadai. Okey, yang ketiga adalah produktiviti tidak setinggi sistem RAF tetapi memberikan hasil yang memuaskan. Okey, produktiviti di sini dimaksudkan iaitu hasil kepada produk tersebut. Walaupun hasil yang diperolehi tidak sebanyak sistem RAF, namun hasilnya memuaskan, iaitu hasil yang berkualiti walaupun tidak sebanyak sistem RAF. Okey, kelemahan. Yang pertama, memerlukan penapis tambahan kerana media penanaman yang digunakan tidak mampu menapis. Okey, media tanaman berada di sini. Air hanya lalu pada akar, maka media tanaman tidak mampu untuk menapis. Jadi, kita memerlukan penapis tambahan untuk mengelakkan pam tersumbat atau air yang tercemar kepada ikan. Okey, yang kelemahan yang kedua adalah penyemaian biji benih tidak dapat dilakukan secara terus. Kenapa? Kerana seperti yang kita lihat, apabila air dinaikkan oleh pam, maka air ini akan sentiasa bergerak dan terus turun kepada kolam ikan kembali. Jika kita semai biji benih di dalam media tanaman, macam mana biji benih itu nak mendapatkan nutrien air tu? Sebab di sini kita dapat lihat akar yang menyerap air tu. Kalau biji benih tiada akar lagi kan, jadi taklah mampu untuk menyerap air. Jika kita semai biji benih secara direct di dalam air, maka biji benih itu pasti akan hilang jatuh ke dalam kolam ikan kerana air sentiasa bergerak terus dan turun kepada kolam ikan kembali. Sekarang kita masuk kepada 2.5.3, mengenal pasti komponen aquaponik. Okey, komponen aquaponik terdapat 6, iaitu yang pertama kolam ikan. Yang kedua adalah bekas tanaman atau grow bag. Dan yang ketiga adalah media tanaman. Yang keempat adalah sistem perpaipan. Yang kelima, pam air atau water pump. Dan yang keenam, penapis. Okey, seperti yang kamu semua dapat lihat, ini merupakan contoh-contoh bagi setiap komponen. Ini tangki ikan, bekas tanaman, media tanaman, paip, pam air, penapis. Okey, kita dah kenal pasti komponen aquaponik. Tapi, mesti kita tak tahu kan, apa fungsi tangki air, apa fungsi penapis, apa fungsi perpaipan. Mari kita belajar apa itu fungsi-fungsi untuk setiap komponen ini. Kita masuk kepada yang pertama, iaitu tangki ikan. Fungsinya sangatlah jelas, iaitu sebagai tempat untuk memelihara ikan. Okey, jenis tangki yang digunakan adalah seperti kolam simen, akuarium, kolam fiberglass dan drum plastik. Okey, kamu boleh pilih sama ada nak menggunakan yang mana antara keempat-empat ni. Okey, saiz tangki yang dipilih mestilah sesuai dengan saiz atau jumlah tanaman. Kita perlu memilih saiz tangki mengikut yang kita hendak. Jika kita ingin menanam 10 tanaman, maka kita tidak bolehlah memilih tangki ikan yang kecil.
Kerana nanti tanaman tidak akan dapat nutrien yang mencukupi untuk kesemua tanaman. Okey, tips bagi pemilihan tangki kolam ikan adalah guna kolam warna gelap. Akan menghalang pertumbuhan lumut. Okey, kita masuk kepada komponen yang kedua iaitu bekas tanaman, grow bag. Grow bag adalah tempat untuk menanam tanaman. Digunakan dalam sistem aquaponik pasan surut iaitu EBB dan floor. Okey, bekas yang menggunakan alat ini dikenali sebagai autosifon. Contoh sifon iaitu loceng sifon, U-sifon dan sifon terapung. Okey, seperti yang kamu dapat lihat, ini merupakan contoh bekas tanaman. Ini juga merupakan salah satu contoh bekas tanaman. Ini merupakan apa? Ini merupakan loceng sifon untuk keluarkan air daripada media tanaman kepada kolam ikan kembali. Okey, kita masuk kepada yang ketiga iaitu komponen media tanaman. Okey, digunakan sebagai pemegang tanaman agar dapat tumbuh. Okey, seperti yang kita dapat lihat, jika tiada media tanaman, sesuatu tanaman tidak dapat tumbuh secara baik. Ada yang akan sengit, ada yang tak dapat tumbuh, ada yang tidak dapat tumbuh. Okey, maka media tanaman ini penting agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Yang kedua adalah perlu ada ruang udara yang baik dan berdaya tahan supaya tanaman lebih subur. Okey, sebagai contohnya, sistem EBB dan floor menggunakan pecahan genting, batu kerikil dan arang. Okey, manakala sistem NFT pula menggunakan media tanaman seperti rockwool atau kain flanel. Okey, seperti yang kita dapat lihat, ini merupakan contoh-contoh media tanaman iaitu yang ini merupakan batu kerikil, hidroton, rockwool, kokopit dan perthilite. Seterusnya kita masuk kepada komponen yang keempat iaitu sistem perpaipan. Sistem perpaipan digunakan untuk lengkapkan kitaran dalam sistem aquaponik. Okey, di sini jelas bahawa jika tiada sistem perpaipan, maka tidak lengkaplah kitaran sistem aquaponik. Paip digunakan untuk salurkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman dan disalurkan semula kepada tangki ikan. Okey, ini tangki ikan. Air akan disalurkan kepada media tanaman dan kemudian media tanaman akan mengembalikan air tersebut ke dalam kolam ikan. Contoh paip yang kebiasaannya digunakan adalah paip PVC dan paip poli. Okey, untuk menyambungkan paip PVC dan poli ini memerlukan bahan penyambungan paip iaitu seperti sesiku 90 pengecil, palam, grommet, T-sama. Okey, seperti yang kamu dapat lihat, jika yang berwarna hitam ini kebanyakan digunakan untuk paip poli dan yang ini digunakan untuk paip PVC. Okey, kita masuk kepada komponen yang seterusnya iaitu pump air atau water pump. Digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman. Daripada tangki ikan, kita pindahkan air tersebut kepada bekas tanaman. Okey, pump akan menggerakkan air secara menegak. Okey, semua pelajar lihat gambar rajah di sini iaitu pump air akan menggerakkan air secara menegak. Ni pump air akan naikkan air secara menegak ke dalam bekas tanaman. Okey, pemilihan pump adalah mengikut kesesuaian saiz tangki atau bekas tanaman yang digunakan. Semakin besar bekas tanaman, maka semakin besar pump air diperlukan. Dan yang seterusnya, yang keenam, kita akan masuk kepada komponen penapis. Komponen penapis terbahagi kepada dua iaitu penapis mekanikal untuk menyingkirkan pepejal dan yang kedua adalah penapis biologi untuk menukar arah air. Okey, seperti yang kita dapat lihat dalam sistem EBB dan floor, penapis biologi akan terdapat di sini iaitu dia akan menukarkan arah air dalam
manakala penapis mekanikal akan berada di sini untuk menyingkirkan pepejan. Okey, penggunaan penapis dapat menjamin kualiti air yang bersih dan jernih serta elakkan pam daripada tersumbat. Okey, sebab adanya penapis mekanikal dan biologi ni, maka pam tidak akan tersumbat lah. Kerana penapis mekanikal akan menjalankan fungsinya untuk mengasingkan pepejar dan air. Dalam sistem NFT, kita memerlukan penapis tambahan kerana media tanaman tidak dapat menjalankan tugas sebagai penapis kerana media tanaman tidak menyentuh air. Hanya akar pokok yang menyentuh air. Mungkin akan diletakkan di sini atau di sini supaya pam tidak tersumbat. Okey, baiklah semua pelajar. Itu saja untuk topik pada minggu ini. Terima kasih semua pelajar. Ingatlah bahawa study hard, work smart. Jadi, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Bye!